Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam hormat daripada TV Minda Profesor Negara, sebuah rancangan buah bicara yang diterbitkan oleh Majlis Profesor Negara dan disiarkan secara live di FB Majlis Profesor Negara. Saya Dr. Muhammad Asri Muhammad Ali dari Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya. Dan tajuk kita pada malam ini ialah bajet 2020 dalam konteks keluarga Malaysia. Untuk membicarakan tajuk ini bersama saya ialah pakar ekonomi yang tidak asing lagi di negara kita, iaitu Profesor Emeritus Dr. Brajoya Bardai daripada Sekolah Siswazah Perniagaan Universiti Tun Razak. Selamat datang Prof, dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada malam ini. Terima kasih Dr. Asri. Ya, kita sepatutnya ada dua tetamu selain pada Prof Emeritus. Kita ada lagi Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali daripada UKM. Tetapi atas beberapa sebab yang tidak dapat dielakkan, beliau tidak dapat bersama kita pada malam ini. Tapi insya-Allah Prof Emeritus Dr. Brajoya akan terus berbicara berkenaan dengan tajuk yang kita telah putuskan untuk malam ini. Dan seperti mana kita tahu, bajet biasanya diumumkan atau dibentangkan di Parlimen pada bulan Oktober, dan bajet 2022 ini kita akan saksikan pembentangannya pada 29 Oktober pada silap saya. Dan ini merupakan bajet kedua Prof dalam konteks pandemik COVID yang kita ada. Kalau 2020 bulan Oktober 2020 yang lalu kita ada semacam ketidakstabilan politik di belakang pembentangan bajet. Tetapi pada kali ini alhamdulillah apabila MOU ditandatangani oleh pembangkang dan juga pihak kerajaan, kita ada satu parameter politik yang baru yang bolehkan negara kita bergerak ke arah apa kita panggil norma baru yang dicerminkan oleh pemufakatan politik antara kerajaan dan juga parti pembangkang. Dan pada Isnin ini 27 September juga kita diberitahu pembentangan rancangan Malaysia ke-12 akan dilakukan di Parlimen, dan ini juga sekali lagi menarik perhatian kita sebab bajet 2022 ni akan mengisi fasa pertama dalam rancangan 5 tahun ini. Dan kita lihat di peringkat dunia, angka kematian akibat COVID ni telah mencecah 4 juta, dan negara kita sendiri telah melebihi angka 24,500. Dan seperti juga di negara lain di dunia, COVID ini telah memberi satu impak yang besar kepada persekitaran ekonomi. Dan beberapa hari lalu kita diberitahu oleh Perdana Menteri yang terdapat 580,000 keluarga isi rumah daripada M40 telah beralih kepada B40, iaitu golongan miskin berikutan masalah pengucupan ekonomi yang berpunca pada pandemik COVID ini. Dan untuk soalan pertama saya ingin utarakan pada Prof pada malam ini ialah berkenaan dengan kalau boleh kita bincangkan latar belakang sebelum kita masuk kepada RMK itu bajet 2022 ni, iaitu berkenaan dengan matlamat dan kerangka yang ingin dicapai oleh RMK 11 dan apa masalah yang Prof lihat daripada situ. Kemudian bagaimana RMK 12 ini cuba mengatasi masalah itu. Silakan Prof. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang berbahagia Doktor. Saya akan cuba memberikan garis asas rancangan Malaysia ke-11. Rancangan Malaysia ke-11 ni diumumkan dengan peruntukan belanjawan 260 bilion
Ini meningkat dari 230 bilion di rancangan Malaysia ke-10 dan matlamatnya adalah dia menjadi usaha pecutan akhir dalam matlamat untuk menjadikan Malaysia negara maju menjelang 2020. Jadi beberapa strategi trust telah diumumkan. Pertama, meningkatkan agenda keterangkuman, ini the inclusiveness. Maksudnya untuk cuba meliputi semua warga negara di dalam agenda pembangunan ekonomi. Kedua, meningkatkan kesejahteraan kepada semua. Dia berkait juga, tapi ini lebih kepada kesejahteraan. Ini mungkin asas bila kita mula membincang tentang proses ataupun semangat happiness. Kita nak mewujudkan suasana kesejahteraan dalam negara sehingga semua warga Malaysia berasa gembira. Ketiga, memacu pembangunan sumber manusia. Ini merupakan sambungan kepada agenda yang diutarakan oleh Yang Ahmad Berhormat Tun Abdullah Badawi, agenda sumber modal manusia ataupun human resource, ya. Dan merangsang pembangunan hijau. Ini konsep kelestarian dan ketahanan, dan mengukuhkan infrastruktur untuk menyokong pembangunan ekonomi. Dan akhirnya kita nak menyusun semula pembangunan untuk mencapai tahap kemewahan yang lebih tinggi. Dan harapannya ialah dalam menjelang 2020 negara akan mencapai pendapatan per kapita sekurang-kurangnya 15,000 US dollar atau 55,700. Ada beberapa langkah yang telah dilakukan untuk mencapai matlamat ini. Sebenarnya matlamat mencapai pendapatan per kapita USD 15,000 itu sebenarnya terlampau mudah, dan kita sudah hampir mencapainya menjelang tahun 2017 atau 2018. Tapi tapi kemudiannya dia tidak tercapai kerana beberapa situasi yang berlaku. Kita nak cuba juga mewujudkan 47,000 rumah untuk golongan miskin, 600,000 rumah untuk golongan berpendapatan rendah dan sederhana, 1.4 juta peluang pekerjaan, kemudahan infrastruktur dan mengurangkan jurang pendapatan dan kekayaan. Saya melihat bahawa rancangan Malaysia ke-11 itu merupakan rancangan yang tadi dipanggil rancangan usaha penamat bagi mencapai matlamat jangka panjang yang telah dimulakan sejak tahun 1990 dengan wawasan 2020, ya. Tapi dia diperkemaskan lagi dengan matlamat pembangunan berteraskan rakyat. Apa yang menarik dalam rancangan Malaysia ke-11 itu ialah maknanya apabila kerajaan pada masa itu menekankan konsep transformasi, dan transformasi ini dimulakan dengan transformasi dalam perkhidmatan awam dan kemudian transformasi dalam beberapa aspek perjalanan ekonomi. Itu secara pokoknya. Adakah kita telah mencapai wawasan yang dikemukakan di rancangan Malaysia ke-11 itu? Jawapannya ialah sebahagiannya kita telah capai, tapi kebanyakannya kita tidak capai kerana pertukaran kerajaan, kerana berlaku kegawatan ekonomi dan sebagainya. Baik, berpindah kepada rancangan Malaysia ke-12 sekarang ni, dengan suasana persekitaran ekonomi yang dengan izin slow down. Macam mana kita nak ubah situasi itu. Dan pada pendapat Prof sendiri,
apa yang paling terkesan sekali dalam terhadap ekonomi berikutan COVID ini? Tentulah maknanya isi rumah kita yang paling terkesan, kerana sebenarnya isi rumah kita menderita disebabkan penutupan ekonomi. Penutupan ekonomi telah menyebabkan bukan saja kehilangan pekerjaan, tetapi kehilangan sumber pendapatan kepada perniagaan mikro, kepada kumpulan bekerja sendiri, kepada banyak pihak, maknanya dia menyebabkan kehilangan sumber pendapatan sehingga banyak isi rumah yang sebenarnya telah jatuh dari B40 kepada kumpulan miskin tegar. Kumpulan M40 jatuh menjadi kumpulan B40 lebih 20%. Kumpulan T20 pun lebih 12% jatuh kepada kumpulan M40. Jadi kalau kita nak lihat struktur ekonomi hari ini, mungkin kita ada B60 di bawah, kemudian M20 di tengah-tengah, atau 20 atau 30 lah mungkin, dan T10 di atas. Jadi kalau kita andaikan satu keluarga tu ada 3 orang ataupun 4 orang bersama dia, agak-agak angka kasar lebih kurang berapa tu, bro? Okey, kepada kumpulan orang yang bergaji di Malaysia, sebenarnya pendapatan bulanan telah turun dari 2,700 kepada kurang dari 2,000 dalam masa 1 tahun. Jadi sebenarnya Jabatan Statistik declare bahawa pendapatan telah turun dalam 10.3%. Itu purata. Tapi kalau kita tengok dari kumpulan-kumpulan khusus ni, kepada kumpulan B40 dia lebih daripada 10%, dia mungkin 30%. Kumpulan M40 mungkin 20%. Kumpulan T20 sebenarnya ada 5% yang naik pendapatannya, tapi yang baki ini turun pendapatan. Kalau hari ini diumumkan misalnya hampir 50%, 48% penyimpan di KWSP hanya mempunyai simpanan yang kurang dari RM10,000. Bayangkan bagaimana mereka nak bersara dengan RM10,000 ini. Jadi kita akan berdepan dengan masalah jurang pendapatan yang semakin melebar selepas ini. Itu yang Prof maksudkan. Betul. Sebenarnya itulah dia yang dipanggil masalah struktur ekonomi kita. Ekonomi kita sejak kita merdeka cuba menekankan kepentingan modal, sumber modal untuk memacu ekonomi. Jadi kita menggalakkan pelabur asing datang, kita mengumpul modal, memberi galakkan pelaburan kepada pelabur-pelabur dan peniaga tempatan. So dengan itu kita mencapai pertumbuhan yang pesat. Tetapi dengan kos bahawa kerana kita memberi insentif yang besar kepada pemodal ini, dan kumpulan pemodal hanyalah kurang daripada 15% daripada penduduk. Sebenarnya kalau kita tengok di pasaran saham Malaysia, bursa saham, kira-kira 85% daripada syarikat-syarikat disenaraikan di bursa saham dimiliki oleh keluarga. Jadi kita boleh katakan kurang daripada 500,000 isi rumah yang daripada keluarga ini mengawal 85% kekayaan dalam bursa saham. Semua syarikat terbesar di Malaysia adalah syarikat yang disenaraikan dalam bursa saham. Jadi bayangkan betapa skewednya, gentingnya perbezaan jurang antara kumpulan miskin. Kumpulan berpendapatan bergaji secara keseluruhan, seluruh 15 juta penduduk yang bermakan gaji di Malaysia hanya berkongsi kurang dari 30% daripada keluaran negara kasar.
Kalau keluaran negara asal kita pada kadar katalah kita ambil 1.5 bilion, maknanya hanya 450 bilion dikongsi oleh 15 juta pekerja. Sangat kecil. Artinya 70% daripada pendapatan kita ni berada di tangan majikan. Kalau Betul. dikata mudah, boleh kata begitu, Prof. Betul, betul. Jadi adakah ini berkaitan dengan falsafah pentadbiran pembangunan ekonomi kita yang sejak 80-an sehingga sekarang ni bergerak ke arah apa kita panggil pro entrepreneur ataupun pro private sector. Adakah ini Sebenarnya Prof lihat akan berterusan ataupun falsafah ni akan berubah apabila Perdana Menteri baru dan konsep keluarga Malaysia ni dikenalkan dan juga dalam kerangka COVID yang melebar jurang pendapatan itu tadi, ataupun status quo atau business as usual ni, Prof? Okey, sebenarnya perkara yang kedudukan sebegini bukan saja berlaku di Malaysia, dia berlaku di seluruh dunia. Tentunya keadaannya lebih teruk di negara maju yang mengamalkan sistem ekonomi bebas tanpa kawalan. Dan Malaysia sebenarnya mengamalkan sistem pasaran bebas. Kita menggunakan model ekonomi bebas bergantung kepada pasaran menentukan harga dan kadar upah dan sebagainya. Tapi jadi kalau kita kata kita nak ubah serta-merta, kita akan mungkin dia di label sebagai sebuah negara diktator yang akan balik menjadi negara komunis pula misalnya. Kita tidak mau jadi negara komunis dan kita juga tidak mau jadi negara kapitalis. Dalam Islam kita ada konsep pembangunan kita, pembangunan yang di tengah hadar itu. Jadi itu yang kita mungkin akan cuba fikirkan. Dan ini sangat delicate. Bagaimana nak memastikan kita mengubah struktur ekonomi kita di masa yang sama tidak dilihat oleh pelabur asing sebagai satu yang negatif sehingga mereka akan cepat-cepat bungkus dan balik misalnya meninggalkan Malaysia. Jadi perkara ini tidak semudah itu, Prof. Betul. Jadi, melihat kepada bajet kali ini, Prof, kita mungkin boleh jangkakan temanya ialah ke arah pemulihan ekonomi. Ya. Dalam konteks atau pengertian mudah lah, Prof, kalau boleh Prof jelaskan apakah yang maksudkan ungkapan pemulihan dalam konteks kita sekarang? Okay. Sebenarnya kita sekarang sedang di dalam keadaan kegawatan ekonomi dan kita sudah dalam keadaan kegawatan dalam ini tahun kedua kegawatan. Tahun lepas 2020 kita kadar pertumbuhan adalah negatif 5.6%. Maknanya secara official tahun 2020 kita dalam recession. Sekarang ni tahun 2021 di suku tahun pertama kita masih negatif. Di suku tahun kedua kita secara purata berkembang 16.6%. Tapi 16.6% itu sebab di bulan sebenarnya di bulan April kita berkembang pada kadar 44%. Kemudian pada bulan Mei kita berkembang pada kadar 17%. Tapi pada bulan Jun kita turun balik pada negatif 4.4%. Jadi kalau kita tengok bahawa sebenarnya ekonomi kita telah cuba keluar daripada kegawatan pada bulan April dan Mei. Tetapi pada bulan Jun kita tutup balik ekonomi dan kadar pertumbuhan turun mendadak menjadi negatif 4.4%. Dan kita jangkakan pada bulan Julai dia akan turun lagi sebab kita masih dalam ekonomi yang tertutup.
pada bulan Ogos kita pun sebahagian Ogos kita masih dalam lockdown. Jadi kita harapkan pada bulan September, Oktober, November, Disember, 4 bulan untuk kita cuba menggunakan sebanyak kebolehan untuk menutup kerugian ataupun defisit yang kita telah wujudkan dalam tahun 2021 ini untuk keluar daripada kegawatan. Dan untuk melakukan ini, pada tahun 2021 secara keseluruhan kita perlu berkembang pada kadar 5.9% atau 6%. Itulah matlamat. Jadi kemungkinannya kita tak akan dapat mencapai pertumbuhan 5.9% pada tahun ini. Kerana Bank Negara pun menjangkakan kita akan tumbuh 3 hingga 4% saja. Tapi Bloomberg telah membuat rumusan baru dan mengatakan kita boleh tumbuh pada kadar 5.6%. Tapi 56% pun masih tak cukup. Maknanya tahun 2022 pada awal tahun kita masih perlu bertungkus lumus untuk keluar, untuk cuba pulih daripada kegawatan. Baik, kalau kita lihat setakat ini strategi yang kita gunakan untuk pemulihan itu banyak dibiayai dengan apa kita panggil pinjaman. Dan di peringkat dunia berlaku kebimbangan apabila kita finance perbelanjaan kita melalui pinjaman dan kita kurangkan kadar interest rate dia dengan izin, Prof. Pada pendapat Prof, adakah ini akan membuka kita ke arah krisis yang berpunca pada finance atau kewangan seperti mana berlaku 2008 yang lalu di Eropah? Okey. Sebenarnya seluruh dunia memang sudah menjangka bahawa negara membangun seperti Malaysia akan membuat pinjaman yang besar. Dan kita akan melakukan belanjawan defisit. Kalau kita tidak melakukannya, seolah-olah kita memang tidak peduli kepada rakyat. Jadi apa yang kita lakukan hari ini adalah apa yang betul. Kita secara serius cuba membantu kumpulan yang memerlukan. Sebenarnya apa yang kita bantu tidaklah seberapa. Mana RM300 kepada satu keluarga sangat kecil berbanding dengan kos minimum sehari hidup 2,200 untuk keluar dari garis kemiskinan. Tapi kalau kita bandingkan apa yang kita lakukan hari ini berbanding dengan sebelumnya, sejak merdeka, inilah kali pertama kita sebenarnya secara serius membantu setiap kumpulan isi rumah. Lebih 10 juta isi rumah yang dibantu. Walaupun sedikit, tapi kita menunjukkan sikap kita, memang kita bersungguh-sungguh untuk membantu. Dan sebenarnya bantuan itu memang tidak akan cukup. Tetapi kita akan gunakan itu sebagai asas. Dan kerana kita melakukan itu, kita perlu meminjam. Kita anggarkan defisit belanjawan kita pada tahun 2021 ini akan meningkat sehingga 5.7%. Dan kita terpaksa menambah pinjaman. Kadar pinjaman kita hari ini lebih 58% daripada KDNK. Dan Menteri Keuangan menyatakan bahawa beliau akan membawa ke Parlimen usul untuk menambah had ini sehingga antara 65 hingga 70%. Dan ini dijangkakan. Kita semua mengalu-alukan dan ahli ekonomi, penganalisa ekonomi pun tidak mempersoalkan ini. Tetapi kita perlu menguruskannya dengan baik, supaya tidak berlaku pembaziran di dalam perbelanjaan. Ya, demi kesejahteraan rakyat, Prof. Saya fikir Betul, ya.
inilah masa terbaik yang keprihatinan itu ditunjukkan oleh pihak kerajaan dan tidak menjadi kesalahan sekiranya kita menambah sedikit kadar hutang sebab fundamental aspek of ekonomi kita masih berjalan seperti biasa. Kalau kita tidak membantu golongan yang terkesan ini, akibat lain pula akan berlaku. Mungkin ini ada kaitan dengan konsep keluarga Malaysia yang disebutkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini ya. Pada pendapat Prof, adakah instrumen bajet 22 ini akan diterjemahkan untuk mencapai impian keluarga Malaysia itu? Dan sebelum itu Prof, kalau boleh Prof jelaskan sikit pada pendapat Prof lah, apa intipati kepada keluarga Malaysia ini? Adakah keterangkuman ataupun inklusiviti ataupun togetherness atau kebersamaan? Okey, terima kasih Dr. Asim. Sebenarnya mula-mulanya bila saya dengar konsep keluarga Malaysia, saya tidak pasti apa yang cuba ditunjukkan sebab maknanya selama ini pun kita memang sudah menonjolkan konsep cuba untuk menghapuskan kemiskinan, untuk mengurangkan jurang dan sebagainya. Itu merupakan sejak dasar ekonomi baru diperkenalkan, itulah tumpuan yang kita lakukan. Tapi jadi saya tercari-cari tentang apa definisi keluarga Malaysia. Kemudian saya dapat jumpa di bila saya Google ada satu edaran dari pejabat Perdana Menteri yang mendefinisikan keluarga Malaysia dan dia kata keluarga Malaysia membawa satu falsafah kebersamaan atau dalam kurungan togetherness, hidup di sebuah negara yang mengamalkan demokrasi dan merdeka seperti Malaysia. Jadi saya pun masih ragu-ragu sebab kebersamaan dan togetherness itu sebenarnya tidak tepat terjemahannya. Kalau sebab togetherness tu macam kita bersama-sama. Tapi kebersamaan, perkataan ke itu berkait dengan keterangkuman. Jadi saya lihat mungkin dia merupakan satu usaha untuk mengembangkan istilah keterangkuman itu kerana keterangkuman itu dilihat agak satu yang sangat khusus. Jadi kebersamaan ini akan lebih luas, bukan saja meliputi aspek keterangkuman. Keterangkuman ini bermakna kita akan memastikan setiap ahli warga Malaysia akan diambil kira dalam apa juga aktiviti ekonomi, strategi ekonomi, polisi ekonomi. Tapi kebersamaan ini ialah kita melibatkan perasaan, kita perlu merasa kita ini bersama-sama. Saya maknanya tertarik dengan khutbah Jumaat di Masjid Zahir minggu lepas. Dia bawa satu hadis Nabi besar Muhammad SAW yang menyifatkan orang beriman itu ibarat satu badan, saling bantu-membantu dan turut terasa apabila salah satu anggotanya sakit. Cubit paha kanan, paha kiri terasa juga. Itu mungkin yang perlu ditonjolkan. Kalau itu yang nak ditonjolkan, sebenarnya strategi ini bukan strategi ekonomi. Ini lebih memerlukan satu strategi yang lebih meluas, meliputi apa yang dipanggil value base. Value base maknanya kita perlu ubah nilai hidup kita, budaya kita, perasaan kita supaya kita merasa kita ini bersama sebagai ahli keluarga di Malaysia.
Itu satu peralihan yang baik pada saya, yang menekankan soal perubahan nilai yang kalau tidak peka sekarang kembali kepada prihatin dan sebagainya, yang menjadi kita kata defisit dalam masyarakat moden, masyarakat metropolitan. Tapi adakah Prof lihat dia keprihatinan tu tadi dalam kerangka togetherness yang Prof sebut dalam kerangka keluarga Malaysia ini akan diterjemahkan melalui polisi seperti BRI misalnya untuk One Malaysia, atau sekadar kempen seperti mana Islam Hadari dulu yang kita lihat, ataupun konsep bangsa Malaysia dulu, Wawasan 2020 yang tidak ada pengisiannya. Bagaimana Prof melihat ni? Adakah dia akan diisi oleh pembentukan akta yang baru ataupun melalui program-program yang berbentuk financial support, atau bagaimana? Okey. Itu sebenarnya yang saya takut memikirkannya, sebab sebenarnya bila kita mewujudkan wawasan keluarga Malaysia ini, kita akan mengubah minda, mengubah budaya, cara hidup, nilai masyarakat Malaysia, dan ini memerlukan beberapa generasi, bukan yang 1-2 tahun, dan dia memerlukan pelaburan yang besar, bukan sahaja dari segi wang ringgit tetapi dari segi pengorbanan dan usaha. Okay, itu pertama. Kedua, bagaimana kita nak cuba menterjemahkannya dalam aspek ekonomi? Saya rasa kita boleh bermula dengan konsep bagaimana kita nak menunjukkan keprihatinan di kalangan semua warga Malaysia. Dan kita tahu ada banyak di Malaysia ini hari ini kumpulan yang sangat memerlukan. Saya bagi contoh mudah, kata di surau saya di Bandar Baru Bangi ini ada kumpulan yang mewujudkan wakaf roti canai dan wakaf nasi lemak. Jadi kita semua mencarum, ada orang book hari 1 hari bulan, 2 hari bulan, tiap hari ada orang lain, orang yang berbeza yang book, bayar 150 ke 200, dan dia akan bagi 200 nasi lemak di situ. Pagi-pagi siapa-siapa boleh datang ambil. Dan itu keperhatian dengan semangat. Ada orang yang tidak mampu nak beli nasi lemak. Jadi kalau dia tahu dia tak mampu, singgahlah ke surau, ambil nasi lemak 3-4 bawa balik misalnya. Itu pokoknya, maknanya kalau kita boleh jadikan ini semangat, setiap surau, setiap masjid melakukan ini, dia menjadi asas. Dan kita ada sekarang ni misalnya di setiap masjid ada dia panggil almari rezeki. So semua orang akan datang, kalau dia tak ada beras, dia akan datang ambil beras 1 kampit, minyak 1 botol, bawa balik untuk masak misalnya. Dan tapi dalam jangka yang lebih panjang, dia perlu distrukturkan kepada satu sistem sosial. Ini kita nak ketengahkan konsep kepentingan apa dipanggil sektor ketiga ekonomi untuk meneraju ekonomi di masa akan datang. Dan sektor ketiga ni ialah bukan saja NGO tetapi termasuk institusi seperti koperasi, seperti social enterprise, ya. Dan kerajaan patut memulakan ini dengan merangsang. Contohnya, kalau kita boleh mewujudkan satu dana yang kita panggil dana wakaf Malaysia, dan kemudian kerajaan mula dengan mencarum ke dalam dana itu, dengan mudah dia boleh pindahkan syarikat milik kerajaan. Kalau tidak keseluruhan pun sebahagiannya, sebahagian dari saham Petronas masuk situ, sebahagian daripada saham khazanah masuk situ, saham PNB masuk situ. Jadi dia ada harta yang tiap-tiap tahun akan memberi dividen, dan dividen itu yang akan digunakan untuk membantu orang ramai. Minggu lepas yang berhormat Menteri Keuangan melancarkan skim takaful. Dia bagi RM50 satu orang kredit
untuk diguna untuk membayar caruman premium untuk takaful, dan dengan bayaran RM1 sebulan setiap keluarga dilindungi oleh takaful. Jadi kita akan wujud satu sistem apa dia panggil social network ataupun social protection bagi memastikan setiap keluarga ada harapan, walaupun hilang ketua keluarga, walaupun hilang harta rumah dan sebagainya, masih ada harta begini. Ya, ini satu perkara yang menjadi keprihatinan baru, terutama bila Prof sebutkan ada 2 perkara saya menarik tadi. Yang pertamanya penglibatan masyarakat melalui gerakan sivil dan sebagainya yang dibantu oleh insentif pihak kerajaan melalui grant barangkali untuk memastikan kelangsungan. Yang kedua ialah berkenaan dengan social protection system yang Prof sebutkan tu, untuk bagi golongan yang warga emas kita kata yang kurang berupaya, yang selama hidupnya telah menyumbang kepada pembangunan ekonomi, tetapi kerana dia dalam sektor swasta, dia tidak ada sumber pendapatan selain daripada caruman KWSP dia dulu dan bantuan daripada anak-anak. Bagi yang tidak bekerja di sektor swasta seperti di pertanian dan peladangan, nelayan, pelombongan, kita dapati dalam masyarakat kita mereka inilah yang terabai, yang banyaknya mendapat bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi kalau Prof boleh lanjutkan soal social protection tu dengan lebih lanjut lagi dalam konteks yang kita bincangkan ini tentang keprihatinan, tentang golongan masyarakat yang vulnerable kita kata. Adakah ini kita akan lihat menerusi ataupun kata mudahnya kalau menerusi bajet ni apa yang the low hanging fruit yang kita boleh buat dalam konteks social protection ini, Prof? Silakan. Sebenarnya kita sudah cuba mewujudkan social protection ini melalui beberapa institusi. Kita ada misalnya kumpulan wang simpanan pekerja. Itu adalah social protection yang penting. Tiap-tiap kita mencarum sebagai pekerja 11%, kemudian majikan mencarum lagi 13%. So secara umum setiap bulan kita ada simpanan paksa 25-24%. Dan ini masuk dalam skim KWSP dengan harapan apabila kita bersara nanti adalah simpanan untuk menjadi social protection kita. Tapi dia dilihat hanya sebagai satu skim menyimpan paksa. Sepatutnya skim itu akan diuruskan secara endowment di mana kita sasarkan, kata misalnya setiap orang akan menyimpan tiap-tiap bulan dirinya bersama majikan untuk mencapai matlamat katalah 1 juta. Dan apabila dia bersara, dia ada 1 juta dalam skim KWSP yang akan bekerja mewujudkan pendapatan pelaburan sebanyak katalah 100,000 setahun pada kadar 10%, atau kata kalau 6% pada mana 60,000. Jadi 60,000 setahun maknanya 5,000 sebulan. So kita bolehlah mengharapkan bahawa bila kita bersara di umur 60 atau 65, kita akan ada tersedia satu skim pelaburan RM5,000 pendapatan daripada pelaburan sehingga bila-bila. Bila kita meninggal dunia, jumlah ini boleh diwariskan kepada isteri kita, kepada anak-anak kita, atau kita bawa ke akhirat dengan memberikan dia sebagai wakaf tunai misalnya. Okay, itu KWSP. Kemudian kita ada skim SOKSO yang merupakan pertubuhan juga perlindungan pekerja. Kalau kita menghadapi masa kemalangan masa bekerja, kita juga akan mendapat protection. Ini berkait dengan kesihatan, ya, misalnya. Kemudian sekarang ni kita mula wujudkan skim ini untuk kumpulan yang bekerja sendiri,
untuk kumpulan yang bekerja tidak bermajikan seperti the gig economists, maknanya the gig players, dan kita juga wujudkan sekarang takaful. Takaful ini boleh pula meliputi dua aspek, takaful perlindungan keluarga dan takaful kesihatan. Kalau kita tiba-tiba sakit, kita terpaksa pergi hospital, kita kena bayar. Tapi kalau kita ada takaful kesihatan, kita akan dilindungi. Jadi ini yang kita panggil social protection. Selain daripada pendapatan, selepas bersara kita nak perlindungan kesihatan, perlindungan kesejahteraan hidup tadi. Kalau kita lihat di negara maju, di mana perkara ini telah lama dilaksanakan, Prof. Dia income base dia bergantung kepada cukai yang agak tinggi. Bisa kata kalau di UK tu dia ada VAT macam GST kita dulu, lebih kurang dalam 20% kalau tak silap saya. Dan di kebanyakan Scandinavia country macam di Denmark, Switzerland, Sweden, Norway, terkenal dengan cukai agak tinggi. Sebab itu social protection dia itu agak kukuh. Dalam konteks kita ni, Prof, bila GST itu dihapuskan dan keadaan COVID melanda negara kita ni, dan kita berdepan dengan isu untuk increase skim perlindungan sosial itu tadi, adakah ataupun Prof lihat bagaimana strategi untuk meningkatkan sumber pendapatan negara supaya tidak bergantung kepada dibiayai melalui hutang sepanjang masa, supaya social protection ini kita kata boleh sustain, dia tidak menimbulkan risiko kepada ekonomi kita. Dalam masa yang sama kesejahteraan rakyat itu dapat tingkatkan dan ekonomi dapat dikembalikan. Bagaimana Prof lihat sumber of income? Ada beberapa perspektif yang kita boleh lihat. Contohnya perspektif yang pertama yang agak mudah dilakukan di Norway. Apabila mereka menjumpai minyak di laut utara, mereka bertekad untuk simpan, reserve semua pendapatan dari minyak sebagai pendapatan milik warga negara. Jadi dia pun tubuhkan the Norway Trust Fund, dan dia mula tu pada tahun 94, dan hari ini pendapatan dari minyak itu sahaja sudah mencapai 10 triliun US dollar. 10 triliun, dan daripada pendapatan pelaburan itu dia pastikan setiap warga negara Norway akan mempunyai rumah. Jadi semua warga negara Norway mempunyai rumah yang nilainya lebih dari 1 million US dollar. Secara pokok kita boleh katakan semua warga negara Norway adalah jutawan. Okey, kita pun patut boleh melakukan itu kerana kita ada Petronas, dan Petronas hari ini bernilai mungkin hampir 200 bilion lebih, 500 bilion sebenarnya. So kita boleh, kalau kita permodalkan semua harta dalam Petronas, semua harta dalam khazanah, semua harta dalam PNB, syarikat-syarikat yang milik kerajaan, SCDC, dan termasuklah tanah-tanah reserve masuk ke dalam satu tabung ini, dan kita boleh jadikan ini satu tabung endowment negara yang hasilnya tiap-tiap tahun akan digunakan untuk membantu rakyat, tapi pokoknya akan tersimpan kekal. Itu aspek pertama. Keduanya, kita juga boleh mewujudkan sistem caruman, sebab sebenarnya orang Malaysia ni sangat pemurah berbanding dengan mana kita tengok di tempat lain. Memang saya tengok di surau saya sendiri, mana bagaimana apabila ada satu projek memerlukan bantuan, dalam beberapa jam saja komitmen untuk membantu sudah cukup banyak. Jadi kita semua sebenarnya memang mempunyai semangat untuk membantu, tapi kita perlu membantu secara sistematik. Di sinilah kita perlu
tekankan misalnya konsep wakaf. Kita boleh wujudkan bank wakaf, atau sekarang ni kita mungkin lebih trendy, kita buat bank digital wakaf yang membolehkan semua orang menggunakan akaun wakaf untuk menguruskan akaun peribadi kita dan akaun orang-orang di keliling kita dalam keluarga Malaysia. Sebenarnya sistem bank kita banyak mengeksploit keupayaan kita. Kita ada duit simpanan sikit kita simpan dalam bank, dan kadang-kadang kita tak hiraukan simpanan tu. Ada banyak kawan-kawan saya yang mengadu lepas 3 tahun 4 tahun akaun dia tak aktif, tiba-tiba akaun dia telah dipindah kepada akaun tak dituntut. Kalau walaupun bakinya mungkin beratus-ratus saja, tapi kalau 30 juta orang yang terlibat, jumlahnya besar. Kita ada akaun tabung haji misalnya, banyak orang yang dah pergi haji, masih ada baki akaun dalam tabung haji dan akaun terbiar juga. Dan ini perlu digembling. Kita ada lebih 1 juta tanah yang terbiar. Kita ada bangunan-bangunan yang terbiar, rumah yang terbiar. Semua ini perlu digembling untuk menjadi satu sumber untuk kita kongsi penggunaan, bukan kongsi pemilikan, kongsi penggunaannya, supaya orang yang tak ada tanah, perlu tanah untuk melakukan usaha, boleh meminjam tanah itu, membayar sewa misalnya. So ini memerlukan satu usaha perubahan paradigma dalam pemikiran penduduk dan pembuat polisi di Malaysia. Ya, satu pencerahan yang amat bermakna pada saya kalau kita boleh laksanakan, memandangkan sumber yang kita ada di Malaysia ini begitu banyak seperti mana yang Prof sebutkan tadi. Sumber minyaknya, sumber tanah yang tidak digunakan, termasuk juga soal harta warisan yang tidak diuruskan dengan baik. Pengalaman kita menunjukkan, Prof, biasanya kalau rancangan itu datang pada kerajaan pun, seperti rancangan Malaysia 11, 10 sebelum ni kita lihat, dia tidak mencapai matlamat itu sebab kuasa pasaran itu kita dapati lebih dominan. Dengan idea yang Prof sebutkan tadi, dengan untuk kembali kepada mewujudkan kita kata kedinamikan baru dalam cara kita mengurus sumber yang ada di negara kita dan pada masyarakat kita untuk memberi lebih banyak kesejahteraan pada masyarakat kita tadi. Adakah pada Prof perlu diinstitusikan semula ataupun sekadar yalah seperti wakaf, kalau kita just melontarkan idea begitu saja, sebab kita tahu wakaf ni dikawal oleh Majlis Agama. Ada banyak cadangan diberikan setakat ni tapi tidak bergerak ke mana pun. Minta maaf sedikit saya panjangkan sikit isu ni, Prof. Sebab saya lihat dalam konteks di persekitaran ekosistem Prof itu, seperti mana Prof sebutkan di Bangi, itu golongan berpendapatan tinggi dan berpendidikan tinggi. Jadi keprihatinan, keiktizaman mereka untuk membuat perkara itu kita kata agak konsisten. Tapi seperti mana Prof sendiri maklum, untuk satu rancangan kerajaan supaya lebih kelangsungan itu berjalan jangka masa panjang, adakah institusi baru perlu diwujudkan ataupun soal pemantauan perlu dilaksanakan atau bagaimana, Prof? Sebab idea tu pada peringkat idea memang terbaik pada saya dan diakui. Kita perlu urus masalah ini. Kami ada satu kumpulan bekas-bekas bankers telah membuat satu proposal kepada Bank Negara kerana Bank Negara nak mengeluarkan lesen, 5 lesen digital bank. So kita minta salah satu daripada lesen itu diberikan untuk menubuhkan bank wakaf digital. Konsep bank wakaf digital ni mudah, maknanya kita kata kita selama ni menggunakan akaun bank, kita kena ada akaun bank di bank-bank swasta. Tapi kita kata kita lepas ni kita tak mau pergi ke bank pun, malas tak payah. Tapi kita akan gunakan wallet, e-wallet, dan kita akan mewujudkan satu akaun seperti akaun bank dengan e-wallet.
Jadi kalau kita gaji kita ke pension kita ke apa-apa pendapatan kita masuk dalam akaun e-wallet kita. Dan akaun e-wallet itu akan ditakbirkan sebagai satu akaun wakaf dan itu dipanggil akaun endowment. Dan kalau kita nak, kita boleh terus anggap itu sebagai wakaf keluarga. Kita masih boleh menentukan siapa pewaris penerima faedah. Dan dalam jangka panjang kita boleh jadikan itu sebagai wakaf umum untuk pelaburan kita di akhirat. Dan jadi sementara duit itu tidak digunakan di dalam akaun wakaf itu, dia boleh dipusingkan dan digunakan untuk membangun rumah. Dan kita boleh melakukan banyak aktiviti untuk menolong rumah. Kerana penyimpan-penyimpan ini pun tidak mengharapkan pulangan interest sebab riba itu haram. Jadi hasil daripada pulangan pelaburan ini boleh digunakan untuk membantu kumpulan yang memerlukan. Dan ini tidak membebankan. Semua orang boleh buka akaun ini, semua orang merasa memang simpanan dia selamat. Yang pentingnya dia sebenarnya melabur untuk hari akhirat. Ya, kita harap pihak berkuasa dapat mengangkat idea ini dan melaksanakan bersama kita kata golongan profesional seperti yang Prof gerakkan itu untuk menjadikan bank wakaf digital ini satu dapat direalisasikan di Malaysia, seterusnya menghasilkan kesan yang baik pada masyarakat kita pada masa akan datang. Saya ingin beralih sedikit. Prof ada menyebut penggunaan bank wakaf digital ni, mengingatkan saya kepada soal perkembangan dalam teknologi digital dan bagaimana COVID ini mendedahkan kepada kita jurang yang begitu besar di antara bandar dan luar bandar. Kita lihat pelajar-pelajar sekolah di luar bandar berhempas pulas cuba menyelesaikan yang pertamanya peralatan untuk berkomunikasi itu sendiri seperti handphone, smartphone dan sebagainya. Yang kedua, kos untuk membiayai talian itu. Pada pendapat Prof lah, bagaimana isu ini dapat ditangani menerusi bajet 2022 ni supaya salah satu ciri keluarga Malaysia itu tidak dicerminkan oleh jurang digital yang begitu meluas antara bandar dan luar bandar, Prof. Sebenarnya sejak tahun 90-an, 80-an lagi, kita sudah menekankan kepentingan teknologi maklumat. Dan kalau pada masa itu kita sudah mula melabur dalam fiber optik dan sambungan talian. Kalau kita ingat misalnya apabila telefon diperkenalkan di Malaysia di awal 80-an, dia satu alat yang besar, bulky. Tapi kemudiannya selepas tahun 84-85 dia menjadi semakin kecil dan manageable. Tapi kerana dia diperkenalkan sebagai satu institusi swasta. Kalau kita ingat, Telekom Malaysia telah dipecah pada 4 syarikat dan ada 4 orang usahawan yang diberikan hak untuk menawarkan perkhidmatan ini. Masing-masing menstrukturkan hak ini menjadi syarikat dan menawarkan perkhidmatan untuk mendapat keuntungan. Jadi apabila matlamatnya ialah keuntungan, mereka memikirkan mana yang strategik untuk beroperasi. Tentulah mereka memilih tempat yang banyak penduduk di bandar, misalnya di kawasan penempatan. Jadi kawasan-kawasan yang di luar bandar yang diceruk tertinggal. Kemudian kita mula memikirkan data rancangan Malaysia ke-11, kita kata okey, kita akan cuba sampai ke kawasan ceruk pun. Tetapi kita masih menggunakan syarikat-syarikat untuk melakukannya. Dan syarikat ini masih juga memilih. Sebab kalau dia kata ada 20 orang dalam satu kampung, adalah tidak pragmatik untuk mereka membuatkan talian khusus kepada kumpulan kampung ni. Inilah menyebabkan dia tidak berjaya. Tapi saya mendapat satu pengalaman. Saya melawat Rwanda. Rwanda merupakan satu negara di Afrika yang bekas
dia negara itu berlaku perang saudara menyebabkan lebih 1.3 juta orang terbunuh. Selama beberapa tahun negara itu sebenarnya senyap, tak boleh bergerak kerana tak ada sumber pendapatan. Kemudian dia mula balik menjadi sebuah negara pertanian. Jadi dia ada 1 juta petani yang tanam ubi, tanam yang pentingnya dia tanam pokok avocado. Setiap rumah ada pokok avocado. Bayangkan harga avocado di sini RM5-6 satu biji, kat sana 20 sen. Ya. Okey, apa yang penting saya nak kaitkan dengan IT, kita naik bas, di bas ni umur 30 tahun. Semua bandarnya adalah bangunan tua-tua, keretanya kereta tua-tua, tapi dalam bas yang 30 tahun tu ada perkhidmatan free wifi. Jadi di kampung Ceruk Kampung, mana saya pergi ke Ceruk Kampung, petani ni dengan cangkul ni, tapi di pinggangnya ada 2 handphone. Jadi itu senjata dia yang hari ni, handphone. Dan mereka menggunakan microfinance untuk melakukan urus niaga, tak pakai wang tunai lagi dah. Dia pakai smartphone maknanya. Okey, apa yang penting ialah bagaimana dia mencapai coverage yang jauh itu ialah menggunakan drone. Sistem drone untuk menghantar talian misalnya. Jadi di mana-mana di ceruk rantau Rwanda itu kita dapat talian internet. Mungkin kita terlampau terkongkong dengan fiber optik dan tidak boleh melihat jauh. Apa kaedah lain yang kita boleh gunakan untuk mewujudkan perkhidmatan talian ini? Kerana sebenarnya saya sangat malu bila mendengar bagaimana pelajar-pelajar kita terpaksa panjat pokok untuk dapat talian internet, seolah-olah confirm yang kita semua duduk atas pokok maknanya. So ini perlu dilihat bagaimana teknologi boleh membantu kita mencapai matlamat ini serta-merta, tak mau tunggu bertahun-tahun. Ya, aspek teknologi dan persekitaran dalam serantau dan dunia itu kita akan sambung sikit lagi, Prof. Sebelum tu saya ada soalan pada penonton, Prof. Dia bertanya, salam Prof, kata dia, adakah unjuran ekonomi kita akan naik pada akhir Oktober ini? Atau hanya cakap-cakap dari pakar ekonomi saja, kata dia. Bagaimana keadaan ekonomi Malaysia secara dasarnya? Tolong jelaskan sikit, Prof, kata dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memanglah macam saya jelaskan tadi, apabila ekonomi dibuka semula dan dibuka sebenarnya banyak peniaga-peniaga mikro, pekerja sendiri, pekerja gig, semuanya sangat teruja. Dan apabila mereka teruja, mereka ni bersungguh-sungguh untuk keluar dari kegawatan mendapat pendapatan. Ini berlaku seperti juga di Rwanda tadi. Apabila dia telah mengalami keadaan yang kaku setelah perang saudara, mereka bangkit semula. Dan bila mereka bangkit tu, mereka bangkit dengan sangat cepat. Begitu juga di Malaysia. Kita lihat bahawa bulan Ogos dan September ini ekonomi telah melonjak dengan baik. Permintaan dan perbelanjaan meningkat, aktiviti perniagaan meningkat. Selain daripada perniagaan untuk ekspor, ekonomi sebenarnya meningkat. Dan sekarang ni pembukaan pusat pelancongan secara beransur-ansur menggunakan tourist bubble misalnya akan melihat bahawa ekonomi Malaysia akan melonjak agak cepat. Dan itulah sebabnya Bloomberg telah membuat satu unjuran meningkatkan mereka revise kadar pertumbuhan untuk Malaysia paling tinggi di dunia dari segi revisionnya.
dari segi kadarnya masih dalam 5.6%, tapi asalnya kurang daripada 3% sampai naik sampai 5.6%. Itu menunjukkan betapa yakinnya institusi rating seperti Bloomberg tentang kebolehan ekonomi Malaysia untuk melonjak balik. Cuma yang saya sebut tadi, adakah kita sempat untuk melonjak sehingga melewati 5.9% untuk benar-benar keluar daripada kegawatan? Itu cabarannya. Tapi walaupun kita tidak sempat pada tahun 21, insya-Allah pada tahun 22 kita akan melonjak keluar daripada kegawatan. Selepas itu cabarannya ialah bagaimana setelah kita buat satu launching daripada launching pad ini untuk meneruskan lonjakan itu, kerana selepas ini kita ada 4 atau 5 tahun saja lagi sebelum ekonomi akan mula maknanya lemah dan kita akan mengikuti pusingan menurun pula. Baik, terima kasih atas jawapan tu, Prof. Untuk soalan akhir saya, Prof. Kalau kita lihat kembangan serantau dan global, apa yang Prof dapat kita kata usahawan kita ataupun pakar-pakar ekonomi kita dapat pelajari daripada peluang dan inisiatif yang wujud di peringkat serantau dan global berikutan krisis COVID ini, Prof? Okey, sebenarnya banyak negara-negara di dunia sekarang ini sedang melonjakkan ekonomi mereka kerana daripada pengalaman COVID-19 ini, dia sangat bersesuaian dengan proses kita sedang berhijrah daripada maknanya ekonomi revolusi 3.0 kepada revolusi 4.0, di mana dia menekankan kepada internet of things, artificial intelligence, kepada 3D printing, drone teknologi dan sebagainya. Jadi kita perlu memanfaatkan teknologi. Kita perlu mendedahkan sebanyak mungkin teknologi kepada peniaga mikro, petani-petani, pekerja sendiri, supaya mereka mesti menggunakan teknologi. Apa yang berlaku di China, misalnya bagaimana hanya dengan memperkenalkan motor yang dilekat pada basikal, menjadikan motorized bicycle, berupaya untuk menarik barang-barang yang dibawanya. Kalau kita tengok 15 tahun lepas kita pergi ke Beijing, di Hong Kong, di bandar-bandar besar, orang menolak basikal ni membawa muatan yang besar. Jadi produktiviti mereka rendah. Bila mereka introduce this motor yang menggunakan bateri, tiba-tiba mereka dah tak payah tolak. Mereka boleh naik basikal dan boleh cepat sampai ke destinasi, dan itu berupaya menurunkan kadar kemiskinan sehingga sekarang ini daripada 60% menjadi kurang daripada 20%. Itu teknologi yang sangat kecil. Jadi kita di Malaysia banyak yang kita boleh lakukan. Saya nak bagi satu contoh ni, mungkin kita ada 350,000 hektar hutan nipah. Orang mungkin kata apalah ada pada hutan nipah. Tapi sebenarnya hutan nipah itu mempunyai potensi untuk mewujudkan gula nipah. Dan selama ini usaha untuk mengambil gula nipah ni dilakukan secara tradisi. Saya tengok cara dia buat ni, dia terpaksa goyang dan ketuk batang nipah tu beratus kali misalnya. Tapi teknologi Jepun yang telah menyelidik di Malaysia menjumpai teknologi yang boleh menggunakannya. Kita gunakan motor untuk menolong kita, dan kita menggunakan kaedah apa yang dilakukan di Kanada untuk mengumpul sap ataupun gula daripada pokok sirapnya, dan ini boleh mewujudkan satu ekonomi baru. Ke 350,000 hektar boleh memanfaatkan 350,000 kumpulan keluarga miskin misalnya.
ini boleh mewujudkan satu skim Felda baru. Contohnya. Ya, Allahu a'lam. sebetulnya pada malam ini kita bincangkan aktiviti yang boleh lakukan oleh kerajaan, macam perbincangan pra-bajet, ya, Prof. Di mana kalau saya boleh rumuskan, kita bercakap tentang situasi ekonomi pada peringkat awalnya, masalah jurang pendapatan yang berlaku akibat pandemik COVID ini, dan bagaimana kita boleh mencari jalan keluar, misalnya memperkukuhkan institusi atau sumber yang kita ada menerusi seperti mana cadangan yang baik yang dikeluarkan oleh Prof pada malam ini, iaitu Bank Wakaf Digital, dan banyak lagi aspek social protection yang kita boleh janakan daripada sumber yang kita ada. Dan ini bertepatan sekali dengan konsep keluarga Malaysia yang Prof katakan atau Prof sifatkan tadi dalam konteks togetherness ataupun kebersamaan, cubit peha kiri peha kanan terasa. Ini satu aspek nilai yang perlu kita bina, pugarkan dan suburkan dengan polisi dan insentif pada kerajaan, dan sudah pastinya penglibatan daripada masyarakat. Dan akhirnya kita melihat Prof beri kita pencerahan terhadap inovasi teknologi dilakukan pada peringkat serantau dan juga di beberapa negara seperti China, yang mana dapat apabila teknologi ini dapat kita perkenalkan dengan baik, akan meningkatkan produktiviti dan seterusnya, menyumbang kepada ekonomi negara. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof kerana sudi berkongsi, beri pencerahan kepada kita berkenaan dengan situasi ekonomi, usaha-usaha yang perlu dilakukan dan strategi pada masa akan datang untuk membolehkan kita terus bukan saja keluar daripada pandemik ini, tapi keluar dengan kejayaan yang membawa kemakmuran dan meletakkan ekonomi kita di atas landasan untuk menjadi sebuah negara maju dan makmur pada masa akan datang. Jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Prof dan juga pada semua penonton termasuk yang bertanyakan soalan. Semoga kita berjumpa lagi pada siri lain pada masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi